Saya Cikgu Muhammad Yunuh bin Muhammad Ali, uh, guru penolong kanan HEM, Sekolah Sukan Negeri SMK Sabah. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 1 ke Sekolah Sukan Negeri SMK Sabah. Kamu sepatutnya beruntung kerana kamu telah dipilih untuk mendaftar masuk dan menjadi pelajar di Sekolah Sukan Negeri SMK Sabah bagi sesi 2021. Dengan itu juga saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada kamu kerana dapat masuk ke Sekolah Sukan Negeri dan daripada Union Hal Ehwal Murid, kamu dikenaki mengikut peraturan sekolah dan juga peraturan-peraturan ataupun apa saja yang akan kamu alami sewaktu kamu berada di Sekolah Sukan Negeri SMK Sabah. Okey, sebelum diteruskan, di sini saya ingin maklumkan kepada semua pelajar bahawa di dalam unit HEM terdapat di bawah saya terdapat setiausaha iaitu Cik Dahliawati binti Ishak dan juga kaunselor yang akan bersama membantu kamu dalam menguruskan kamu selama kamu berada di Sekolah Sukan Negeri SMK Sabah, dan juga terdapat guru-guru, guru-guru yang membantu kamu dalam menguruskan sekolah dan diri kamu di Sekolah Sukan Negeri SMK Sabah. Okay, kepada para pelajar atau murid-murid yang ingin berpindah keluar daripada Sekolah Sukan Negeri SK Sabah untuk ke sekolah lain disebabkan banyak perkara yang menimbulkan masalah kepada mereka di Sekolah Sukan Negeri SK Sabah, perlu mendapat kebenaran daripada ibu bapa. Ibu bapa perlu datang ke sekolah dan mengisi borang perpindahan ataupun pertukaran pelajar, iaitu borang perpindahan PUA 275. Juga sewaktu berpindah, dikenaki membawa bersama fail berkaitan dapatkan daripada guru tingkatan dan juga laporan disiplin dalam SSDM. Ini wajib dibawa ke sekolah baru dan diserah kepada sekolah baru, dan juga buku teks yang kamu terima di Sekolah Sukan Negeri SK Sabah hendaklah dibawa bersama walau ke mana saja kamu berpindah. Seterusnya adalah tentang perhimpunan rasmi sekolah. Okay. Perhimpunan rasmi sekolah akan diadakan pada setiap hari Isnin. Pada setiap hari Isnin, itu bermula pada pukul jam 7.30 pagi hingga 8.30 pagi, bertempat di Dewan Pendita SSN SMK Sabah, dan pakaian adalah pakaian rasmi. Maksudnya pakaian rasmi adalah pakaian berbaju kemeja dan juga berseluar atau berkain berwarna hitam, dan juga memakai blazer ataupun coat. Seterusnya adalah waktu persekolahan. Waktu persekolahan atau PDPC bermula daripada jam 7.30 pagi hingga bagi sekolah menengah rendah atau bagi pelajar menengah rendah hingga jam 1.50 petang, dan bagi pelajar menengah atas jam 2.20 petang. Manakala pada hari Jumaat, sesi PDPC akan tamat pada jam 11.50 pagi. Di dalam suatu waktu persekolahan, pergerakan ke tanah atau bilik guru atau pejabat wajib menggunakan pas keluar atau mohon kebenaran guru atau kebenaran ketua kelas. Sebarang urusan di pejabat hendaklah dilakukan pada waktu rehat sahaja, kecuali jika guru minta atau mohon kepada pelajar untuk membantu ke pejabat membuat photostat atau lain-lain perkara. Okey, waktu rehat. Waktu rehat adalah menengah rendah pada pukul 10.30 hingga 10.50 pagi, dan waktu rehat bagi menengah atas adalah pukul 11 hingga 11.20 pagi. Baik, pada waktu rehat, pelajar pada musim PKP sekarang ni, pelajar hanya boleh membeli makanan berbentuk bungkusan dan dibawa ke dalam kelas untuk makan, dan tidak dibenarkan makan di kantin. Kesihatan. Jika terdapat pelajar yang tidak sihat ataupun memiliki masalah kesihatan sewaktu berada di sekolah, sila maklumkan pada guru petugas. Okay? Dan wen sekolah akan bergerak ke klinik kesihatan Kuala Pilah pada jam 8.30 pagi, kecuali kes kecemasan. Maksudnya kes kecemasan sini adalah kes-kes yang melibatkan masalah pernafasan, masalah sakit dada, okay? Sakit dada,
ataupun sakit perut yang terlalu amat. Okay. Sebarang kejderaan waktu latihan akan diuruskan oleh jurulatih atau guru yang berkenaan pada waktu latihan. Jadi latihan akan jalan pada waktu petang. Jadi jika berlaku sebarang kecederaan sewaktu latihan akan diuruskan oleh jurulatih. Dan juga sewaktu kamu berada di asrama, kamu akan diuruskan oleh warden atau penyelia, iaitu selepas waktu sekolah. Jadi waktu di asrama sehingga besok paginya, sehingga pagi besok sebelum kamu ke sekolah, sebarang masalah kesihatan akan diuruskan oleh warden. Bagi kebajikan kamu sebagai pelajar di Sekolah Sukan Negeri SMK Sabah ini terdapat beasiswa, itu beasiswa sukan yang diuruskan oleh unit co-curriculum. Dan beasiswa sukan ini biasanya adalah untuk pelajar yang aktif dalam sukan, dan beasiswa ini akan diberi kepada kamu bermula daripada kamu dapat beasiswa sehingga kamu tamat persekolahan. Berarti dia akan berterusan sehingga kamu tamat sekolahan. Bagi beasiswa kecil persekutuan, beasiswa ini akan diberi setahun sekali. Jadi setiap tahun perlukan kamu membuat permohonan untuk mendapatkan beasiswa ini. Ini melibatkan juga tentang keputusan akademik kamu. Baik, bagi beasiswa rendah negeri sama seperti beasiswa kecil persekutuan, di mana dia akan beri sekali setahun. Berarti kalau beasiswa sukan tadi sepanjang tahun, beasiswa rendah negeri ini diberi setiap tahun dan perlu permohonan pada setiap tahun. Baik, bagi bantuan persekolahan, pertama adalah kumpulan wang amanah pelajar miskin atau KUAM akan diberikan kepada pelajar yang layak, iaitu pelajar tingkatan 1 sahaja. Dan bagi bantuan awal persekolahan akan diberi kepada pelajar yang layak juga dengan pendapatan di bawah RM3,000. Pendapatan di bawah RM3,000, pendapatan ibu bapa kamu RM4,000, kamu akan diberi bantuan awal persekolahan. Dan juga sekolah menyediakan insurans takaful dengan nilai sebanyak RM1.50 bagi setiap pelajar, di mana insurans ini kamu akan dibayar jika kamu tinggal ataupun duduk di wad. Dia bayar pada kamu duduk wad. Kalau kamu duduk 5 hari, dibayar selama 5 hari. Kalau duduk 10 hari, akan dibayar selama 10 hari. Okay, kita pergi kepada sistem online. Sistem online ini adalah sistem yang terus daripada sekolah ke Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, jadi yang pertama adalah APDM. APDM adalah aplikasi pengkalan data murid. Okey, APDM. Iaitu di mana sewaktu pendaftaran, ibu bapa kamu dikenaki mengisi maklumat secara online. Ibu kamu dah isi, jadi perlukan ibu bapa kamu perlu mengemaskini maklumat. Maklumat ini biasa berlaku setiap tahun, iaitu pertama ialah nama penjaga, satu penjaga kedua. Sekiranya terdapat kes perceraian, perlu pihak sekolah perlukan surat hak penjagaan daripada mahkamah. Dan juga jika berlaku kematian penjaga. Jadi di sini seelok-eloknya ibu bapa perlu mengemaskini maklumat supaya senang menghubungi bila berlaku kecemasan atau keperluan. Baik, bagi yang kedua dalam aplikasi pengkalan data murid atau APDM, iaitu pendapatan ibu bapa penjaga hendaklah dikemaskini setiap tahun. Pendapatan ibu bapa penjaga hendaklah dikemaskini setiap tahun, dan juga yang terakhir adalah alamat lengkap dan nombor telefon terkini. Jika berlaku pertukaran nombor telefon, sila ibu bapa kamu, mohon pada ibu bapa kamu untuk mengemaskini maklumat yang terdapat dalam APDM supaya pihak sekolah dapat menghubungi kamu dengan mudah jika berlaku sebarang kecemasan ataupun perkara-perkara yang perlukan tindakan dengan segera. Sistem kedua menggunakan online adalah sistem sasia diri murid ataupun SSDM. Okay. Dalam sistem sasia diri murid ini, kita akan pihak sekolah akan melaporkan kes disiplin dan juga amalan baik yang direkod secara online dan boleh diprint, dicetak bila kamu berpindah sekolah. Okay. Untuk bagi sama ada murid melakukan kesalahan atau tidak, pelaporan disiplin akan dicetak dan dibawa bersama sewaktu membuat pertukaran sekolah. Maksudnya iaitu jika kamu melakukan amalan baik, kamu akan diisi sebagai amalan baik oleh guru yang terlibat. Dan juga bagi yang melakukan kesalahan akan diisi kesalahannya atau ditanda kesalahannya dalam sistem SSDM.
Jadi masalahnya gini, bila kamu ingin membuat pemindahan sekolah, pemindahan sekolah di mana kamu mungkin agak sukar untuk diterima oleh sekolah lain jika kamu banyak melakukan kesalahan di sekolah. Baik, setiap amalan baik yang dilakukan, guru berkenan akan membuat pelaporan dan akan dicetak suatu murid atau memerlukan pertolongan sekolah. Jadi segala yang terdapat dalam SSDM akan dicetak dan kamu akan pindah bersama dengan uh, kertas ataupun bahan yang dicetak tersebut untuk dibawa ke sekolah yang baru. Okey, seterusnya adalah tata cara berpakaian. Jadi itu pada hari Isnin, pakaian seperti yang tertera di slide kamu, kamu boleh bacalah di situ tentang tata cara berpakaian dan para pelajar atau murid lelaki mengikut tata cara berpakaian supaya nampak lebih kemas. Itu saja untuk tata cara berpakaian. Tentang pakaian pada hari Jumaat, lelaki baju Melayu putih, sokok hitam, samping sekolah, stokan hitam, kasut hitam, perempuan baju kurung putih, kain biru, stokan hitam, kasut hitam, tudung sekolah putih. Kecuali pengawas, di sini pengawas adalah pakaiannya lain, iaitu baju biru, pengawas ataupun PRS dan PSS. PRS ni lah pembimbing rakan sebaya, PSS adalah sumber sekolah. Jadi baju bagi yang perempuan baju biru, ungu, kuning, kain blue black. Okey, itu. Okey, perkara seterusnya tentang ponting sekolah. Yang dimaksudkan dengan ponting sekolah adalah tidak hadir ke sekolah tanpa sebarang sebab. Tanpa sebarang sebab ni maksudnya tidak ada surat. Tidak ada surat, tidak ada MC dan lain-lain. Baik, jadi amaran-amaran tertera di situ kamu boleh baca sendiri dan kamu boleh faham. Iaitu pertama adalah tentang amaran pertama, jika tidak hadir berturut-turut selama 3 hari dan tidak hadir bukan berturut-turut selama 10 hari. Okey, amaran kedua akan dikeluarkan surat 7 hari selepas amaran pertama, 10 hari lagi selepas amaran pertama. Amaran yang ketiga adalah amaran terakhirlah 7 hari selepas amaran kedua, 20 hari lagi selepas amaran kedua. Berarti jika berlaku berturut-turut, hadir tidak hadir berturut-turut dan juga ada yang bukan berturut-turut, maka proses buang sekolah akan berlaku. Di mana semua pelajar yang melakukan ponting sekolah, selama 14 hari selepas amaran ketiga ataupun 20 hari selepas amaran ketiga, bersama ada berturut-turut atau bukan berturut-turut akan dikeluarkan surat buang sekolah. Jumlah hari tidak hadir 31 hari berturut-turut kena buang sekolah, 60 hari berturut-turut bukan berturut-turut akan dikeluarkan tindakan buang sekolah. Okey, bagi ponting kelas, ini adalah biasa satu kesalahan yang biasa dilakukan oleh pelajar, iaitu jika ponting kelas sebanyak 2 kali kesalahan, pihak sekolah akan memanggil ibu bapa dan pelajar tersebut dikenaki membawa bersama buku kerja untuk ditunjukkan pada ibu bapa. Baik, bagi kesalahan lain selain ponting kelas lain, biasanya pihak sekolah akan mengadakan pelajar tersebut akan didenda. Akan didenda atau dihukum untuk buat bacaan doa ataupun membaca ikrar pada waktu perhimpunan sekolah. Yang kedua, mengetahui majlis bacaan Yasin ataupun menjadi bilal waktu sembahyang. Yang ketiga, dilaporkan pada penjaga ataupun dipanggil penjaga dan juga dikendaki mengisi borang aku janji. Okey, perkara seterusnya adalah tentang surat keliling ikhtisas ataupun SPI. Surat keliling ikhtisas adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk mengawal atau menjaga disiplin pelajar dan menguruskan pelajar. Baik, perkara surat keliling ikhtisas yang pertama adalah SPI bilangan 2 1976, iaitu potongan rambut murid. Bagi pelajar lelaki atau murid lelaki, rambutnya adalah tidak berpassion. Saya ulang sekali lagi, rambutnya adalah tidak berpassion. Berarti rambutnya pendek seperti yang terdapat dalam SPI bilangan 2
rambutnya pendek dan tidak panjang dan juga tidak berfashion terkini. Baik, perkara yang kedua adalah SPI bilangan 2 1996, penampilan diri pelajar, kekemasan dan kerapian berpakaian. Okey, penampilan diri pelajar, kekemasan dan kerapian berpakaian ini maksudnya adalah pelajar hendaklah memakai pakaian mengikut peraturan sekolah, mengikut tempat dan mengikut aktiviti atau program ataupun mengikut kegiatan yang dijalankan. Jadi pakaian hendaklah kemas. Masuk kemas ni kalau baju lelaki tu masuk ke dalam. Okey, tidak baju hendaklah digosok. Kalau tak gosok pun janganlah terlalu renyuk baju. Okey, dan penampilan diri pelajar juga tidak bermisai dan tidak berjanggut serta berjambang. Okey. Perkara yang ketiga adalah SPI bilangan 4 1997, hukuman ke atas murid mengisap rokok. Jika pelajar didapati mengisap rokok, yang pertama adalah akan dijatuhkan hukuman rotan sekali, kali kedua rotan 2 kali, kali ketiga rotan 3 kali, kali keempat akan digantung asrama atau sekolah dan kali yang kelima akan dibuang sekolah atau buang asrama. Bagi SPI yang keempat adalah SPI bilangan 2 2009, penguatkuasaan larangan membawa dan menggunakan telefon bimbit oleh murid sekolah. Baik, penguatkuasaan ini tertakluk pada sekolah, di mana sekolah jika pelajar atau kamu membawa telefon bimbit ke sekolah, jika dirampas, telefon bimbit itu akan disimpan dan untuk kali pertama penjaga boleh datang mengambil. Tetapi jika berlaku kali kedua, pihak sekolah akan merampas dan akan disimpan sehingga hujung tahun. Dan jika berlaku perkara yang sama, akan disimpan sehingga kamu menamatkan sesi pengajian kamu di Sekolah Sukan Negeri SMK Sabah. Jika tahun ni tahun 2021, kamu mungkin habis sekolah sini tahun 2026. Last. Kalau tidak salah saya, jadi masa tahun 2026 lah kamu akan dapat ambil kamu punya telefon bimbit. Baik, perkara yang kelima adalah SPI bilangan 8 2010 garis panduan mencegah dan menenangi perbuatan buli dalam kalangan murid sekolah. Okey, jadi jika berlaku sebarang perkara yang berkaitan dengan buli pada diri kamu, kamu hendaklah laporkan kepada guru bertugas, guru disiplin atau kepada saya sendiri. Kamu boleh berjumpa dengan saya pada bila-bila masa di pejabat. Baik, perkara seterusnya adalah bilangan SPI bilangan 17 2015, larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di sekolah. Larangan ini dikuatkuasakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dan jika kamu didapati bersalah, kamu boleh dikenakan akan dipanggil ibu bapa untuk datang ke sekolah dan akan membuat aku janji. Kali pertama. Kali kedua akan digantung asrama atau sekolah, dan kali ketiga akan boleh diambil tindakan untuk buang sekolah ataupun buang asrama. Okey, perkara seterusnya tentang buku teks, buku tulis dan buku kerja, termasuk alat tulis, dilarang disimpan di dalam kelas atau ditinggalkan dalam kelas. Jika dapat, kalau sesiapa dapat, buku tu akan dikutip, akan disimpan, dan jika nak semula kena bayar lah. Okey, dan buku-buku yang diterima, buku teks yang diterima dan buku tulis hendaklah dibalut dengan kemas, tulis nama supaya jangan mudah hilang. Dan jika rosak atau hilang sewaktu hendak dipulangkan pada pihak sekolah, buku tersebut hendaklah diganti. Jika rosak atau hilang hendaklah diganti, bukan dengan cara memberi duit, tapi diganti dengan buku yang sama. Okey, perkara yang seterusnya yang perlu diambil tanggungjawab, iaitu perkara yang perlu ada di dalam kelas. Yang pertama ialah semua pelajar atau semua murid dikendaki menjaga kebersihan, keceriaan dan keselamatan di dalam kelas. Sebab kebersihan dan keceriaan dan keselamatan adalah tanggungjawab semua, supaya mereka ataupun kamu dapat duduk dalam keadaan selesa dan kondusif. Baik, perkara seterusnya adalah yang perlu ada dalam kelas, ada meja guru dan kerusi, satu meja guru dan satu kerusi. Meja dan kerusi yang mencukupi mengikut bilangan murid. Berarti kalau kelas kamu ada 20 orang, ada 20 buah meja dan 20 buah kerusi. Okay. Dan juga di papan kenyataan mesti terdapat senarai nama ahli kelas, jadual waktu kelas, jadual bertugas kelas dan juga pelan kedudukan murid. Yang perkara ini perlu. Dan juga jika di belakang kelas ada terdapat papan kenyataan
sila isi ataupun lekatkan perkara yang berkaitan dengan pelajaran kamu. Seterusnya adalah berkaitan dengan asrama, di mana asrama juga terletak di bawah pengurusan Willenham. Baik, bagi pelajar yang ingin duduk di asrama, mereka perlu mendapat surat tawaran masuk ke asrama. Ya, jika tidak ada surat tawaran masuk ke asrama, maka mereka tidak ditawarkan masuk ke asrama. Dan juga di asrama, waktu dia ada adalah pada pukul 3.30 hingga 6.30 petang, iaitu waktu latihan sukan. Sebab sekolah kita, Sekolah Sukan Negeri SMK Sabah, kalau kita ada sekolah sukan, maka pada 3.30 hingga 6.30 petang, itu adalah latihan untuk permainan sukan prestasi tinggi. Baik, roll call pula akan diadakan pada pukul 7 pagi hingga 7 suku pagi. Tetapi mengikut kesesuaian waktu oleh warden. Pihak warden boleh membuat roll call pada bila-bila masa mengikut apa yang perlu disampaikan ataupun mengikut perkara-perkara yang berkaitan dengan yang nak disampaikan pada pelajar. Baik, bagi kelas persediaan pula atau prep akan dijalankan pada pukul 8 hingga 10.30 malam. Waktu prep adalah waktu belajar, waktu menyiapkan kerja sekolah dan waktu bukannya waktu untuk bermain. Baik, bagi yuran makan asrama hendaklah dibayar mengikut pendapatan ibu bapa. Bagi pendapatan ibu bapa yang di bawah RM5,000, bayarannya adalah sebanyak RM250 setahun, iaitu RM1 sehari. Bagi pendapatan lebih daripada RM5,000, bayarannya adalah RM750 setahun, iaitu RM3 satu hari. Jika kamu atau jika adik-beradik ada 2 atau 3 orang, bayarannya tetap sama, iaitu jika ada 2 orang adik-beradik yang pendapatan ibu bapa kurang daripada RM5,000, maka ibu bapa kena bayar sebanyak RM500 setahun. Baik, bagi kawasan larangan. Untuk pengetahuan semua pelajar, kawasan larangan di asrama adalah seperti dewan makan, iaitu waktu makan sahaja dibenarkan masuk ke dalam dewan makan. Dan makan waktu COVID ataupun waktu COVID-19 ini adalah mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak pengurusan asrama. Bagi asrama putra, kawasan larangannya adalah bagi pelajar perempuan. Maksudnya asrama putra untuk murid lelaki saja dan asrama puteri untuk murid perempuan saja. Bagi balik malam pula ataupun outing tidak dibenarkan sepanjang PKP atau PKPB di sekarang, kerana kita mengikut kepada arahan pada Majlis Kemaslahatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, yang seterusnya adalah tentang makluman dan peringatan kepada semua pelajar, pada semua murid yang bersekolah di Sekolah Sukan Negeri SMK Sabah. Perkara pertama, kita hendaklah mempunyai disiplin diri dan mematuhi peraturan sekolah dan asrama. Setiap pelajar dikehendaki mematuhi peraturan sekolah dan asrama supaya mereka dapat hidup dengan selesa di asrama atau di sekolah. Baik, bagi perkara kedua adalah tolong jaga kebersihan diri, jaga kesihatan dan keselamatan walau di mana kamu berada. Perkara yang ketiga adalah kawal emosi dan sebarang tindakan hendaklah berfikiran secara positif, supaya tidak memberi kesan pada orang lain. Baik, perkara yang keempat adalah mempunyai jati diri untuk lebih baik dari semalam. Cemerlang pada hari ini dan berjaya pada masa hadapan. Okey, akhir kata, sekian daripada dan terima kasih daripada pihak unit HAM dan juga selamat kamu menjadi warga Sekolah Sukan Negeri SMK Sabah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.